Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati sahibul fadilah Tuan Haji Abdul Ghani dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada hari ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian bulanan kita berkenaan dengan fiqhus salah, fiqh salat. Dan pada majlis yang lepas, iaitu pada bulan yang lepas, kita telah selesai menceritakan berkenaan dengan syarat wajib salat. Syarat wajib salat, iaitu sesiapa yang mencukupi syarat-syarat tersebut, maka dia wajib mendirikan salat 5 waktu. Namun sekiranya dia tidak mencukupi syarat, maka dia tidak diwajibkan untuk salat. Dan kita kata syarat wajib salat ada 4. Syarat wajib salat ini ada 4. Yang pertama, hendaklah seseorang itu beragama Islam, iaitu dia Muslim, dia beragama Islam. Dalam erti kata, orang bukan Islam, mereka tidak wajib salat. Mereka tidak wajib salat. Yang kedua, syarat wajib salat adalah baligh. Dan baligh ini adalah satu orang manusia ni, dia mencapai kepada tahapan umur yang diwajibkan kepada dia hukum hakam taklifi, iaitu hukum hakam syarak yang 5 itu. Maknanya sudah ada pada perbuatan dia hukum wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Dan alamatul bulugh, sebagaimana kata para ulama, tanda-tanda seseorang itu mencapai usia baligh adalah cukup atau lengkapnya 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Maknanya apabila dia lengkap ataupun genap 15 tahun, dan 15 tahun itu ikut tahun Qamariyah, ikut tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah adalah tahun hijrah lah, tahun hijrah. Kerana Qamariyah ni maknanya bulan. Dan kitalah yang menetapkan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Dan sekarang ini kita berada pada bulan Jamadil Awal, Jamadil Awal. Lepas ni Jamadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Syaban, kemudian Ramadan. Kurang 100 hari lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah, bagi tahun 1445 Hijrah. Jadi berbalik kepada isu baligh, apabila seseorang itu genap 15 tahun, tak kira lelaki, tak kira perempuan, 15 tahun sahaja confirm baligh. Dan untuk orang lelaki, petanda adalah dia baligh dengan keluarnya air mani, Jadi kalaulah dia keluar air mani ketika usianya 12 tahun contoh, ataupun dalam istilah kita sekarang ini darjah 6, maknanya 12 tahun darjah 6, dia keluar air mani, maka dia telah baligh walaupun dia belum mencapai 15 tahun. Dan orang perempuan pula, apabila dia keluar haid, iaitu dia keluar darah haid, walaupun pada ketika usianya 10 tahun, maka itu menjadikan dia baligh, Walaupun di sisi masyarakat kita dia kanak-kanak 10 tahun, baru darjah 4. Tapi di sisi syarak dia telah mencapai hukum
orang kata mencapai umur dewasa, iaitu baligh. Dari sudut wajib dia mendirikan solat. Orang lelaki pun sama. Dah baligh, wajib mendirikan solat. Begitu. Tetapi itu bukan bermakna ketika mereka ni dah mencapai usia baligh baru kita nak suruh dia solat. Tak. Suruhan dan didikan solat ni bermula daripada awal lagi. Kan ada hadis yang Nabi SAW memberi arahan kepada ibu bapa. Nabi kata, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kamu untuk mereka mendirikan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Maknanya daripada usia 7 tahun lagi, iaitu pada usia mumayyiz. 7 tahun tu mumayyiz, iaitu dia belum baligh tapi dia hampir ke arah baligh. Dan mumayyiz pada ketika itu kita dah menyuruh mereka untuk mendirikan salat. Sehingga kata Nabi SAW, wadribuhum fawqal 10. Kalau dah 10 tahun ke atas masih tidak mau salat, dah boleh pukul, kata Nabi SAW. Dah boleh pukul, dan kita dah jelaskan pukulan ini adalah bukan pukulan mengazab, tetapi pukulan mendidik, sebagaimana yang saya sebut pada bulan yang lepas. Itu syarat yang kedua. Dan lawan kepada baligh adalah kanak-kanak. Lawan kepada baligh adalah kanak-kanak. Di sisi syarak, siapa sahaja yang belum mencapai usia baligh, maka dia adalah kanak-kanak. Dan ini sedikit berbeza dengan apa yang diamalkan di negara kita. Kalau diikut undang-undang negara kita, kanak-kanak adalah di bawah 18 tahun. Betul atau tidak? Jadi sebab itu hukum hakam dia berbeza. Jadi kalau macam contoh, di sisi hukum syarak, di sisi fiqh, kalau seseorang itu 17 tahun, maknanya dia tingkatan 5, dia dah ambil SPM sebagai contoh, dia dah baligh. Jadi dia adalah orang dewasa di sisi syarak. Tapi di sisi undang-undang kita, dia ni bawah 18, maknanya dia masih dianggap sebagai kanak-kanak. Hadirin sidang jemaah. Jadi sebab itu ada perbezaan sedikit. Jadi sebab tu kadang-kadang orang duk bahas tentang isu hukum hakam kanak-kanak ni, kita kena tengok kanak-kanak di sisi siapa. Kalau di sisi syarak, kita kata kalau dia dah baligh maka dia bukan lagi kanak-kanak. Adapun di sisi undang-undang mungkin dia dianggap kanak-kanak. Hadirin sidang jemaah. Jadi berbalik tadi, maknanya kanak-kanak tidak wajib salat. Jadi kanak-kanak yang tidak wajib salat ni kanak-kanak di sisi undang-undang kita ke? Kita kata taklah, kalau tidak 17 tahun tak wajib sembahyang lagi. Kalau 16 tahun tak wajib sembahyang sebab dia dikategori kanak-kanak. Tak, kanak-kanak dinilai di sisi syarak, iaitu mereka yang belum mencapai usia baligh, mereka yang belum mencapai usia baligh. Tapi kalau seseorang telah baligh maka dia wajib untuk salat. Ini syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, iaitu yang syarat yang mewajibkan kita salat, adalah aqil, iaitu orang yang berakal. Orang yang berakal. Dan orang yang berakal lawannya adalah orang yang gila. Orang yang gila, maknanya gila yang menafikan akal. Ada juga orang yang disifatkan sebagai gila tapi dia masih dikira berakal. Orang seperti ini wajib juga salat. Maknanya orang panggil dia gila. Contohnya, dia ni gila kuasa. Dia gila kuasa betul. Maknanya dia memang kalau apa je semua benda dia nak masuk. Dia nak dapat jawatan, dia nak jadi ketua, dia nak jadi pengurusi, nak jadi penasihat. Orang kata dia ni gila kuasa ni. Ataupun dalam bahasa moden dia panggil sebagai gipang. Gipang tu apa? Gila pangkat. Hadirin sidang jemaah. Ini bahasa moden. Jadi kita kata walaupun dia orang kata gila kuasa, dia memang betul dia gila kuasa. Wajib tak dia salat? Dia wajib salat sebab dia berakal. Walaupun orang kata dia gila. Contoh. Itu selain daripada gila kuasa, ada orang gila harta. Banyak juga kegilaan dia. Jadi dia gila harta, dia wajib salat. Ada orang gila wanita, macam-macam hadirin dan hadirat. Tapi orang kategori ini wajib salat. Kerana dia kembali kepada asas akal dia, bukannya kepada kegilaan dia pada benda-benda yang lain. Tapi dia masih berakal. Maknanya gila yang menafikan akal ni, maknanya dia buat benda dia tak sedar. Memang orang gila hakiki. Dia tak faham apa yang dia buat, dia tak sedar apa yang dia cakap, dia tak sedar apa dia buat. Yang ni yang tidak diwajibkan salat. Ini syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, hadirin dan hadirat yang saya hormati, adalah suci daripada haid dan nifas. Yang ini hanya bagi orang perempuan saja. Adapun untuk orang lelaki, kita kata syarat dia 3 tadi. Pertama dia Islam. Awak Islam, awak wajib salat. Yang kedua, awak baligh. Awak baligh, awak wajib salat. Maknanya kalau dah keluar air mani bagi lelaki, dah keluar haid bagi perempuan, wajib salat. Dan yang ketiga adalah kita berakal. Maknanya kalau awak bukan gila, awak berakal, awak wajib salat. Gitu.
Dan yang keempat ni yang khusus bagi orang perempuan adalah suci daripada haid dan nifas. Maknanya kalau seseorang wanita itu dia dalam keadaan haid, dia keluar darah haid atau dia keluar darah nifas. Darah nifas ni adalah darah yang keluar daripada orang perempuan selepas dia bersalin. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata dinamakan nifas kerana ia darah yang keluar sesudah keluarnya nafas. Itu apabila bersalin, keluar bayi bernafas dan darah keluar, darah itu namanya nifas. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Hadirin sidang jemaah. Jadi darah yang keluar daripada orang perempuan setelah dia bersalin, itulah namanya nifas. Adapun haid tidak. Maknanya haid ni dia keluar dalam keadaan dia normal, dalam keadaan dia sihat, itulah namanya haid. Kalau darah yang keluar disebabkan sakit, itu tak namanya haid, itu namanya istihadah. Itu namanya istihadah. Tapi kita kata haid dan nifas ni, maknanya kalau dia dalam keadaan haid atau nifas, maka dia wajib tak solat? Kita kata dia tak wajib solat. Dia bukan semata tak wajib solat, bahkan kalau dia solat sekalipun, solat dia adalah tidak sah. Solat dia adalah tidak sah. Jadi bila kita sebut tentang sah tidak sah ni, kita nak beralih pula pada tengah hari ni kepada perbahasan baharu, iaitu syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat sah solat. Yang tadi tu sebagai pengulangan apa yang kita telah pelajari pada bulan yang lepas. Jadi pada tengah hari ini kita nak masuk syarat-syarat sah salat. Syarat-syarat sah salat ni, hadirin sidang jemaah, maknanya kalau kita cukup syarat ni, salat kita tu sah. Salat kita sah. Dan makna salat sah, maknanya salat tu tak perlu diqada. Tak perlu kita nak cover balik, tak perlu kita nak ganti balik. Itu makna salat kita sah lah. Tapi kalau salat kita tidak sah, maka salat tu tidak mengangkat kewajipan. Masih dia masih terbelenggu pada tengkuk kita ni. Maknanya seolah kalau diibaratkan seperti rantai, rantai tu masih ada kat tengkuk kita yang kita tak angkat lagi, tak alihkan lagi. Maknanya kewajipan tu still kekal. Sebab apa? Sebab salat tu tidak sah. Salat tidak sah. Tapi bila kita cukup syarat-syarat yang saya nak sebutkan ini, maka salat kita adalah sah. Salat adalah sah. Cuma ini yang saya sebutkan pada bulan yang lepas. Kadang-kala solat kita itu sah, tetapi penilaian sama ada solat kita itu Allah terima ke tak terima, yang ni kita serah kepada Allah. Maknanya diterima tak diterima ni kembali kepada Allah, bukan kepada kita. Kita buat ikut syarat yang ditetapkan berdasarkan apa yang disebutkan oleh dalil-dalil daripada Nabi SAW. Maknanya ada beza antara syarat sah dengan syarat penerimaan. Yang kata syarat penerimaan tu, yang pertama kena ikhlas, yang kedua kena bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Ini yang orang duk tanya kadang-kala. Dia kata, Ustaz, kalau kita solat tapi kita solat pakai baju yang orang curi sebagai contoh, ini kita kata dari sudut hukum solat tu sah lah. Kita solat dalam keadaan kita pakai baju yang dicuri, kita yang curi, kita pakai baju tu dalam solat. Ataupun orang kata, Ustaz, bagaimana dengan ada orang yang puasa tapi tak solat, begitu. Dia puasa tapi suka menipu orang. Dia puasa tapi suka mencarut. Dia puasa tapi mendadak aurat. Yang ni kena bezakan. Sah tu sah, tapi mungkin penerimaan tu kurang di sisi Allah. Bahkan boleh jadi tak diterima langsung pun di sisi Allah, kerana menafikan ikhlas dan bertepatan dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi kita nak tengok kepada syarat sah salat yang pertama sekali, kata penulis kitab, adalah at-taharah. Adalah at-taharah. Taharah ni maknanya bersuci, bersuci. Dan bersuci di sini, hadirin sidang jemaah, yang pertama sekali kita nak tengok adalah bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas ini adalah merupakan syarat sah salat. Maknanya kalau kita dalam keadaan berhadas, kita tidak boleh salat dalam keadaan berhadas. Dan hadas terbahagi kepada dua. Hadas terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali adalah al-hadasul asghar, hadas kecil, hadas kecil. Dan yang kedua adalah al-hadasul akbar, hadas besar. Cara kita nak membezakan antara hadas kecil dan hadas besar ini mudah sahaja, hadirin dan hadirat. Kita kata hadas kecil mewajibkan wudu, manakala hadas besar mewajibkan mandi. Hadas kecil mewajibkan wudu, hadas besar mewajibkan mandi. Jadi bila disebut suci daripada hadas, itu sebagai syarat sah salat, maka wajib kita suci daripada kedua-dua hadas ni, hadas kecil dan hadas besar. Maknanya contoh hadas kecil adalah kita kata seseorang yang
keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Keluarnya sesuatu daripada kubul atau dubur. Kubul atau dubur. Kubul ni kemaluan depan, manakala dubur adalah kemaluan belakang. Dan keluar sesuatu ni sama ada sesuatu yang kita nampak atau kita tak nampak. Yang kita nampak contohnya seperti keluarnya air kencing daripada kemaluan, iaitu kemaluan hadapan. Air kencing itu boleh dilihat. Jaranglah orang kencing tapi tak nampak kencing dia. Ini tidak berlaku. Jadi air kencing boleh dilihat. Maka ini sesuatu yang dilihat. Tetapi yang keluar yang tidak nampak, yang turut menjadikan seseorang itu berhadas seperti kentut. Kentut ni dia wujud, tapi orang kita tak nampak. Ini kata ini kentut saya boleh lepas kentut. Mana ada kita nampak? Tapi dia keluar daripada dubur. Maka dia keluar, maka itu menunjukkan, membatalkan wuduk satu, menjadikan kita berhadas. Hadirin sidang jemaah. Jadi sebab itu kita teliti. Walaupun kentut ni, kata para ulama, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama namanya adalah disebut sebagai ad-durat. Dad, ra, alif, ta, durat. Yang Nabi SAW kata syaitan ni apabila dengar azan dia akan lari lintang pukang, dan kata Nabi SAW walahu durat, dan dia lari terkentut-kentut, kata Nabi SAW. Jadi durat tu adalah kentut, tetapi ada satu lagi istilah yang disebut sebagai fusa, fa sin alif hamzah, fusa. Apa beza antara durat dengan fusa? Durat ni adalah kentut berbunyi, maknanya kentut yang kuat, yang bunyi, yang ada bunyi. Manakala fusa ni yang tak ada bunyi. Orang kita panggil silent killer, hadirin sidang jemaah. Dia ada, dia wujud, tetapi dia tidak berbunyi. Boleh jadi dia berbau sahaja. Tetapi kedua-dua ini, kategori durat dan fusa, keduanya membatalkan wuduk. Dan apabila seorang itu sedang salat, berlaku salah satu daripada dua ini, maka membatalkan salat. Kerana syarat sah salat adalah suci daripada hadas. Syarat sah salat adalah suci daripada hadas. Sebab itu Nabi bagi tip, kalau salah seorang kamu salat dan dia rasa ragu-ragu sama ada wuduknya terbatal atau tidak, Nabi kata la yakhruj, janganlah dia keluar daripada salat hatta yasma'a sautan, sehingga dia dengar bunyi, au yajida rihan, atau dia mendapati ada bau. Begitu. Jadi tengok Nabi dah spesifikkan, sehingga dia mendengar bunyi. Bunyi apa tu? Bunyi kentut lah. Au yajida rihan, atau dia menghidu bau, atau dia menghidu ada bau. Ini bagi kategori kentut yang tidak berbunyi. Jadi kalau dia dah yakin dia dengar bunyi kentut atau dia bau kentut, maka batallah salat dia. Jadi dia keluar. Begitu. Jadi ini syarat yang pertama. Keluarnya sesuatu daripada kubul atau dubur, yang nampak atau yang tak nampak, yang biasa atau yang tidak biasa. Yang biasa ni contohnya tadilah seperti keluarnya najis daripada dubur, ataupun keluarnya air kencing daripada kemaluan. Ini yang biasa, yang mu'tad, kebiasaan adat manusia ni begitu. Tapi yang luar biasa ni contohnya kalau keluar batu daripada kemaluan, boleh jadi keluar batu kecil daripada kemaluan. Ini pun menjadikan seseorang itu berhadas juga, kerana dia keluar daripada kubul dan juga dubur, katakan begitu. Ataupun keluar cacing daripada dubur, benda yang luar biasa, tapi kalau sekiranya keluar, maka yang ni menjadikan kita berhadas. Ini dibahas oleh para ulama kita. Baik. Ataupun keluar darah daripada kubul atau dubur pun sama, menjadikan kita berhadas, menjadikan seseorang itu berhadas. Baik, jadi kita kena suci daripada hadas. Dan yang saya sebut tadi, keluar air kencing, keluar najis, keluar kentut, keluar darah daripada kemaluan atau keluar cacing daripada dubur, yang ni kategori hadas kecil. Jadi mana cara kita nak angkat hadas adalah dengan mengambil wuduk. Jadi barulah kita salat. Ambil wuduk dahulu baru salat. Yang inilah kebiasaan manusia. Majoriti keadaan manusia ni dia berhadas kecil. Kebiasaannya begitu. Jadi kalau dia nak salat, ya. Hidung bukan kubul dan dubur. Yang tu kita kena ambil dia punya qaid tadi, ikatan tu tadi. Soalan yang baik, macam mana dengan hidung berdarah atau telinga keluar darah contoh, atau mata mengalir air mata. Sebab itu ini tidak menjadikan seseorang berhadas, sebab dia punya ketetapan perkataan tadi itu penting. Itu yang menjadikan seseorang itu berhadas adalah khurujus syai' min ahadis sabilain, kata para ulama. Keluarnya sesuatu daripada salah satu daripada dua saluran, iaitu kubul dan dubur. Jadi selain daripada saluran kubul dan dubur, walaupun keluar ketika kita sedang salat ke di luar salat, ini tak menjadikan kita berhadas. Itu yang membezakan keluar darah daripada kemaluan dengan keluar darah daripada hidung.
Keluar darah daripada hidung dia tidak menjadikan kita ini berhadas. Cuma dia bernajis betul. Jadi kalau bernajis, yang ni pun kita akan masuk kepada syarat yang kedua nanti. Tapi adakah dia menjadikan seseorang itu berhadas kecil? Tidak menjadikan dia berhadas kecil. Keluar air mata masa tengah semayang menangis sebagai contoh, mengenangkan masalah kewangan diri dia. Jadi ini tidak menjadi membatalkan salat. Ini kita kata kerana dia keluar bukan daripada kubul atau dubur. Dia keluar daripada mata. Mata bukan kubul dan dubur. Hadirin dah hajarat. Begitu. Okey. Kemudian kita nak sambung sedikit tadi, itu adalah hadas kecil. Dan hadas besar ni sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia adalah perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi. Sebenarnya ulama-ulama kita mereka bahas mandi wajib ni ada 6 sebab. Mandi wajib ni ada 6 sebab. 6 sebab ni adalah 3 tu hanya ada pada orang perempuan sahaja. Dan 3 lagi pula adalah sebab yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Yang pertama sekali kita kata adalah keluar air mani. Keluar air mani. Keluar air mani mewajibkan mandi. Dan ini bercampur lelaki dan perempuan. Daripada sudut, maknanya kalau keluar air mani dengan apa sahaja cara sekalipun, daripada mimpi basah ke, daripada persetubuhan ke, daripada onani ke, daripada tengok benda-benda lucah ke yang tak elok, na'udzubillah min zalik, kalau keluar air mani, maka yang ni mewajibkan seseorang itu mandi. Contoh begitu. Dan yang kedua yang mewajibkan mandi adalah persetubuhan. Persetubuhan mewajibkan mandi. Dan persetubuhan yang mewajibkan mandi ini dibahas oleh panjang lebar oleh para ulama, sama ada persetubuhan itu persetubuhan halal atau haram. Maksudnya persetubuhan halal antara seorang suami dengan isteri sebagai contoh. Jadi kalau bersetubuh walaupun tak keluar air mani, semata bersetubuh sahaja, keluar air mani tak, itu pun mewajibkan mandi. Dan begitu juga dengan persetubuhan haram. Na'udzubillah min zalik, seperti zina, liwat dan seumpamanya. Kalau berlaku persetubuhan yang haram, na'udzubillah min zalik, maka ini pun mewajibkan mandi. Ini pun mewajibkan mandi. Itu yang kedua. Dan ini melibatkan lelaki dan perempuan. Dan yang ketiganya adalah mati. Mati pun melibatkan lelaki dan perempuan. Maknanya mati menyebabkan wajib mandi. Tapi bukanlah dia mandikan, dia dimandikan. Bukan dia mandi sendiri. Jadi dia dimandikan jenazahnya. Hadirin dan hadirat, dan hukumnya adalah fardu kifayah kepada kita memandikan jenazah yang telah meninggal dunia di kalangan saudara kita orang Islam. Manakala yang hanya ada bagi orang perempuan sahaja, yang pertama, yang keempat adalah haid, yang kelima nifas, dan yang keenam wiladah. Jadi haid, nifas dan wiladah. Wiladah ni adalah melahirkan anak. Maknanya once bila dia dah bersalin, keluar baby, maknanya walaupun tak keluar darah pun wajib mandi juga sebenarnya. Tapi kalau selepas dia bersalin, keluar anak dan darah nifas keluar 40 ke 60 hari, biasanya 40 hari kebiasaannya. Cuma kata para ulama maksimum sampai tahap 60 hari pun ada keluar darah tersebut, maka selepas itulah baru dia mandi junub. Dia mandi wajib. Pada ketika itu, selepas itu baru dia mandi wajib. Dan tak perlu mandi 2 kali, mandi sekali sahaja. Dia tak perlu mandi satu untuk bersalin, satu untuk darah yang keluar selepas bersalin, tak perlu. Lalu ulama bahas kenapa wiladah ni dikatakan wajib mandi. Mereka kata begini, wiladah ni dia keluar apa? Dia keluar bayi. Dan bayi berasal daripada apa? Bayi berasal daripada air mani. Jadi kalau keluar mani wajib tak mandi? Kalau keluar mani wajib mandi. Jadi keluar bayi yang berasal daripada air mani pun wajib mandi. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i, dan saya kena sebut ini isu yang diperselisihkan oleh kalangan para ulama. Cuma dalam mazhab Syafi'i cenderung bahawasanya wiladah itu semata bersalin pun ini mewajibkan seorang wanita itu untuk mandi. Jadi ada sebab, ada 6 sebab yang mewajibkan mandi. Dan dikira seseorang itu sebagai berhadas besar ni kalau dia ada dalam beberapa ciri-ciri ni. Contoh hadas besar tadi saya kata seseorang yang baru lepas mengadakan hubungan suami isteri. Maka dia dalam keadaan berjunub. Orang yang baru lepas keluar air mani, maka dia dinamakan sebagai berjunub. Maka ini dalam keadaan hadas besar. Jadi boleh tak dia nak solat dalam keadaan sebegitu? Kita kata tidak boleh. Haram hukumnya dia solat dalam keadaan tersebut. Kalau dia solat juga, solat dia tidak sah. Kenapa? Kerana syarat sah solat adalah suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Begitu. Jadi ini yang pertama sekali, hadirin sidang jemaah. Kemudian yang kedua, ini penting sebelum kita tutup, saya nak jadikan ini sebagai perbahasan yang terakhir sebelum kita tamat dalam 10 ke 15 minit, hadirin dan hadirat. Iaitu tadi saya disebut sikit, suci daripada najis, suci daripada najis.
Yang pertama suci daripada hadas, yang kedua suci daripada najis. Najis ni terbahagi kepada 3 pecahan yang paling utama sekali. Saya rasa mungkin tuan-tuan biasa belajar, biasa dengar, najis terbahagi kepada 3. Yang pertama sekali adalah najis ringan, najis ringan. Ini dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua adalah najis sederhana, atau najis pertengahan. Dalam bahasa Arab mutawassitah. Dan yang ketiga adalah najis berat. Najis berat ni dalam bahasa Arab mughalladhah. Nak sebut pun berat, mughalladhah. Jadi mukhaffafah, mutawassitah dan mughalladhah. Cara kita nak mudah ingat, tuan-tuan kena ingat yang 2 je. Tuan-tuan ingat najis mukhaffafah tu apa? Dan contoh najis mughalladhah tu apa? Bila kita selesai contoh bagi najis ringan dan najis berat, kita memang boleh faham najis yang sederhana tu yang mana satu. Contoh saya kata najis mukhaffafah, najis ringan ni hanya ada satu contoh saja. Iaitu air kencing. Tengok, teliti tuan-tuan. Air kencing kanak-kanak lelaki di bawah 2 tahun yang tidak makan kecuali susu ibu. Begitu. Ayat ni sebenarnya memang lengkap. Keluar daripada yang ni, dia tak termasuk dalam mukhaffafah. Yang ini sahaja yang termasuk dalam mukhaffafah. Air kencing kanak-kanak lelaki di bawah 2 tahun yang tidak makan kecuali susu ibu. Jadi kalau air kencing kanak-kanak perempuan termasuk tak? Tak termasuk. Ni kanak-kanak lelaki saja. Satu. Yang kedua, kalau kanak-kanak lelaki tetapi atas 2 tahun, termasuk tak? Tak termasuk. Dia mesti bawah 2 tahun. Dan yang ketiga, yang tidak makan kecuali susu ibu. Dan susu ibu di sini merujuk kepada susu badan semata-mata. Maknanya kalau susu campuran, yang kita kata susu formula, yang ni termasuk tak? Yang ni tak termasuk. Maka kalau dia minum susu formula kerana ada campuran bahan-bahan selain daripada susu ibu dia sahaja, yang ni walaupun dia bawah 2 tahun, walaupun dia kanak-kanak lelaki, tetapi air kencingnya tetap bukan mukhaffafah. Begitu. Dia mesti susu tu susu asli, susu badan yang orang kata semata-mata susu badan. Dan bila disebut air kencing, maknanya kalau najis dia macam mana? Air besar dia, kita kata air besar tak termasuk. Dia air kencing saja. Air kencing kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang tidak makan kecuali susu ibu. Ini satu-satunya contoh bagi najis mukhaffafah. Dan cara kita nak menyucikannya pun tak sama dengan cara penyucian najis-najis yang lain. Cara dia hanyalah dengan kita merenjiskan sahaja air ke tempat terkena najis. Kalau baju seorang ayah, contoh dia dukung anak lelaki dia bawah 2 tahun, maknanya baby ni hanya minum susu mak dia sahaja, susu badan sahaja. Kemudian kencinglah kena pada tangan ayah dia, ataupun kena baju ayah dia. Jadi ayah dia hanya ambil air dan percikkan sahaja air ke tempat tersebut. Dan tak dituntut untuk ayah dia buka baju pergi basuh dobi pula, tidak perlu. Ini maknanya semata renjis sahaja pun telah menghilangkan najis tersebut. Kerana dia nama pun najis ringan. Bila dia ringan, cara penyuciannya pun ringan lah. Kalau dia najis ringan sampai nak kena masuk dobi pula, itu berat lah kiranya. Tapi yang ni menunjukkan dia najis ringan. Hadirin dah ajar. Satu. Kemudian contoh yang kedua adalah najis mughalladhah. Najis berat. Najis berat ni hanya ada 2 je contoh dia. Najis berat hanya ada 2 sahaja contoh dia, iaitu 2 ekor haiwan. Yang pertama adalah al-khinzir, iaitu dalam bahasa kita disebut sebagai babi. Yang kedua adalah al-kalb, iaitu anjing. Jadi babi dan juga anjing. Baik, babi dan juga anjing. Saya nak kena sebut juga, bila kita sebut perkataan babi, itulah perkataan dalam bahasa Malaysia. Ini kadang bila saya sebut, ustaz tak baik ustaz cakap babi. La ilaha illallah. Kata ustaz cakap babi. Apa masalahnya? Memang itu nama dia. Kalau macam tu, tuan-tuan kena rombaklah kamu dewan tu. Memang dalam kamus dewan pun tulis perkataan tu babi. Begitu. Jadi yang masalahnya bila kita membabikan orang, itu yang tak boleh. Tapi kalau membabikan haiwan yang namanya babi, tak ada masalah. Betul tak tuan-tuan? Setuju tak cakap saya? Apa isunya? Jadi kita nak sebut dia memang haiwan ni, tapi orang kata tak boleh ustaz, kena sebut khinzir. Takkan bila sebut dalam bahasa Arab dia jadi baik terus. Takkan semua benda nak di-Arabikkan. Jadi sidang jemaah, kita ikut bahasa kita lah, orang boleh faham gitu. Jadi kedua-dua haiwan ini adalah kategori najis mughalladhah, najis yang berat. Tapi para ulama kita ditambah lagi. Walaupun sebenarnya 2 je. Maknanya babi dan juga anjing ini
Tapi mereka tambah wama yatawalladu min far'i ahadihima, dan haiwan yang terhasil daripada salah seekor daripada keduanya. Maknanya haiwan kacukan. Haiwan kacukan. Contoh katalah satu ekor kambing. Contoh. Kambing ni mungkin dia kambing betina. Tiba-tiba ada seekor anjing. Anjing dia duk jaga kambing tu. Tengok-tengok dia adakah hubungan dengan anjing. Maka beranaklah kambing ni tadi oleh anjing tu tadi. Jadi katalah lahirlah anak, walaupun kita tak tahulah realitinya berlaku ke tidak. Dan kebiasaannya kacukan-kacukan yang ni walaupun mungkin lahir, tapi hidupnya tidak lama. Tapi walaupun hidup dia tak lama, tapi kita nak pegang tu kot, kita nak bersihkan ke, kita penggembala kambing ke, kita jaga kandang ke apa, kita macam mana kita nak bersihkan, macam mana kita boleh pegang dengan tangan ke? Yang ni kata para ulama, kalau kacukan daripada salah satu daripada anjing dan babi tu, kacukan itu pun mughallazah juga. Kacukan itu pun menjadi mughallazah juga. Walaupun kita tak tahulah macam mana realiti bentuk, tapi katakan kemungkinan ada. Maknanya kambing ada hubungan dengan anjing, dapat anak, tak tahulah apa nama dia. Kamjing ke, tetapi terpulang. Tapi kalau kamjing itu wujud, maka dia itu adalah mughallazah juga. Jadi apabila dia mughallazah, maka cara penyuciannya juga tidak sama dengan cara menyuci najis-najis yang lain. Penyuciannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna bit-turab," atau dalam sebahagian riwayat ihdahunna bit-turab. Apabila seekor anjing menjilat kepada bekas minuman salah seorang kamu, maka hendaklah kamu membasuh bekas tersebut sebanyak 7 kali basuhan. Salah satu basuhan adalah basuhan bercampur tanah. Salah satu basuhan adalah basuhan bercampur tanah. Jadi maknanya 7 air mutlak, 1 air mutlak campur tanah, bersihkan tempat yang terkena najis mughallazah tersebut. Jadi barulah dia jadi suci. Jadi kena menunjukkan betapa tingginya kenajisan anjing dan juga babi. Hadirin dah hadirat. Baik, itu yang kedua. Jadi macam mana yang saya kata mudah tadi? Mudahnya adalah kita dah tahu najis mukhaffafah tadi ada satu contoh. Najis mughallazah ada 2 contoh. Jadi selain daripada 3 contoh ni, kesemuanya itu adalah najis mutawassitah. Semuanya adalah najis mutawassitah. Jadi mutawassitah adalah najis yang paling banyak sekali. Maknanya kita kata kalau kita keluar kita kencing sebagai contoh, buang air kecil, maka air kencing adalah najis mutawassitah. Kalau kita buang air besar, najis itu adalah air najis mutawassitah. Dan najis haiwan pun kesemuanya adalah mutawassitah, kecuali najis babi dan anjing lah. Kecuali ada exception. Tapi kalau macam bila kita kata najis manusia tadi mutawassitah, kecuali kanak-kanak tadi yang bawah 2 tahun tadi lah, dia kena kecualikan itu. Selain daripada 3 tu, semuanya adalah mutawassitah. Dan contohnya seperti apa? Seperti darah yang saya kata tadi, darah adalah najis mutawassitah. Jadi syarat sah solat adalah suci daripada najis. Jadi kalau macam hidung kita duk keluar darah apa semua kan, ketika solat ini membatalkan solat, kerana dia menafikan syarat sah solat, iaitu suci daripada najis. Dan seperti air apa lagi, seperti arak adalah najis, dan arak terkategori dalam mutawassitah. Dan selain daripada itu, antara yang dikira najis adalah muntah, dan juga nanah, dan juga darah, dan juga air mazi, dan juga air wadi. Yang ini semua antaranya adalah kategori najis. Dan juga bangkai, hadirin sidang jemaah, semuanya adalah najis, kecuali air mani. Air mani tidak najis. Air mani tidak najis. Yang orang kita salah faham ni, orang kita tertukar dengan air mazi dan air wadi. Begitu. Air mazi ni air yang keluar pada awal syahwat. Begitu. Kalau air mani adalah pada kemuncak syahwat. Kalau pada awal syahwat, ia adalah air mazi. Adapun air wadi ni, kata para ulama, dia adalah air yang keluar selepas seseorang itu buang air kecil. Kadang-kadang dia bukannya daripada air kencing, tapi dia kebiasaannya dia keluar selepas seseorang itu buang air kecil. Tapi ia juga dikategori sebagai najis. Dia kategori sebagai najis. Adapun air mani dia bukan najis. Hadirin dah hadirat. Dan sebabkan perbahasan air mani bukan najis inilah yang orang kita duk bangkit ke isu kalau macam tu boleh berwuduk ke kalau dia bukan najis. Kalau air mani suci, kita kata yang ni orang Perak kata tengin. Hadirin dah hadirat. Dia sebab kita walaupun kita kata dia suci, bukannya syarat kalau air itu suci je dia boleh
Wuduk tak, bukan syarat begitu. So itu perbahasan solat ni kena didahulukan dengan perbahasan apa? Taharah. Perbahasan bab bersuci. Bahawasanya kita kata begini. Kita kata air yang boleh digunakan untuk bersuci ni hanyalah air yang sifat dia suci dan menyucikan. Ada air yang suci tetapi tidak menyucikan. Begitu. Katalah air mani, dia bukannya air yang mutlak pun. Kalau ikutkan, dia bukan plain. Tetapi dia, adakah dia najis tak? Adakah dia suci? Kita kata suci. Adakah dia menyucikan? Kita kata tidak. Macam air kopi. Air kopi dia suci betul tak? Kalau tak suci macam mana kita minum kopi? Tapi boleh tak kita nak ambil wuduk dengan air kopi? Ada orang kaya nak wuduk dengan Starbucks, hadirin dan hadirat. Air Starbucks sebagai contoh. Tak boleh dia nak wuduk dengan air Starbucks walaupun dia kaya macam mana sekalipun. Sebab dia suci untuk diminum. Habis tu boykot tu cerita lain lah. Tetapi dia tidak menyucikan untuk kita mengambil wuduk dengan dia. Ataupun kita mandi wajib. Hadirin sidang jemaah. Begitu. Jadi di sini kita kena bezakan. Baik. Dan yang terakhir hadirin dan hadirat, itu adalah contoh-contoh suci, contoh-contoh najis. Jadi kita kalau nak solat kena suci semuanya daripada najis-najis ni tadi. Yang saya telah sebutkan satu-satu tadi. Najis manusia, najis haiwan, darah, nanah, muntah, air mazi, air wadi, arak, bangkai. Ini kita kena bersihkan diri kita daripadanya semasa kita nak salat. Tetapi dia ada melibatkan 3 perkara pada diri kita semasa kita nak salat. Yang pertama adalah pakaian kita. Maknanya pakaian kena suci daripada najis, satu. Yang kedua adalah badan kita. Badan kena suci daripada najis. Dan yang ketiga adalah tempat salat kita. Tempat solat yang kita nak solat yang di situ pun kena suci daripada najis. Jadi kita boleh simpulkan sucinya badan, pakaian dan tempat solat daripada najis. Ini adalah syarat sah solat. Sucinya badan, pakaian dan tempat solat daripada najis. Tetapi ingat ada satu kaedah dalam mazhab kita ini, bahawasanya ada kategori najis yang mana najis itu adalah najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan ni contohnya najis dalam kuantiti yang sedikit. Ni satu. Contohnya najis dalam kuantiti yang sedikit. Macam mana kita nak tahu kuantiti itu banyak ke sedikit? Yang ni mengikut kepada uruf masyarakat. Uruf masyarakat. Uruf masyarakat ni maknanya ikut kepada apa yang dianggap banyak dan dinilai banyak atau sedikit di sisi masyarakat. Contoh pada baju kita nampak ada darah. Jadi kita tanyalah kepada kawan-kawan kita sekeliling kita. Ni darah ni banyak ke sikit? Ada seorang kata sikit. Kemudian orang kedua pun ditanya. Orang tu kata sikit. Orang ketiga sikit. Keempat sikit. Kelima sikit. Contoh. Tiba-tiba tanya orang yang keenam. Dia kata ini banyak ni kata. Jadi nak ikut yang 5 tu kan nak ikut yang seorang tu. Ikut yang banyak. Ikut pandangan majoriti. Itulah uruf. Itulah uruf sebenarnya. Maknanya bila dia kata sedikit, maka sedikit ni dimaafkan. Maknanya walaupun ada darah pada pakaian kita, tapi darah tu sedikit je. Yang ni walaupun darah asalnya najis, tapi dia termasuk kategori najis yang dimaafkan. Kalau orang dulu-dulu, kalau tuan-tuan belajar kitab-kitab pondok dahulu, mereka bagi macam satu petua, mereka kata hadirin dan hadirat. Mereka kata nak tengok banyak ke sikit ni, tengok kepada saiz duit shilin. Saiz duit shilin. Hadirin dan hadirat. Dia kata kalau besar 50 sen tu banyak, kalau besar 20 sen tu sedikit. Tapi kalau tuan-tuan, ialah kalau kita ikut dalam realiti sekarang ini, 50 sen dulu dengan 50 sen sekarang sama ke saiz? Dia kata tak sama saiz. 20 sen dulu dengan 20 sen sekarang tak sama saiz. Jadi tak boleh nak pakai juga kaedah macam tu. Sebab 50 sen yang ada pada sekarang ni boleh jadi besar 20 sen dulu. Betul tak? Dan 50 sen sekarang ni boleh jadi lebih kurang 20 sen dulu je. Jadi sebab itu kita tak boleh ikut. Bagi saya yang lebih tepat adalah kita ikut kepada uruf masyarakat setempat. Maknanya apa penilaian orang ramai di situ, mereka tengok ni banyak ke sikit, macam tu. Itu yang pertama. Yang pertama saya katakan tadi adalah kalau najis tu kuantiti dia sedikit, yang ni dimaafkan. Ataupun yang kedua adalah najis yang susah nak dielakkan dalam keadaan kita tak sengaja. Maknanya kita dah usaha dah, tapi kita tak sengaja, dia susah nak dielakkan, maka yang ni pun termasuk dimaafkan. Sehingga contoh yang ulama-ulama kita sebut dalam kitab, dulu di Mekah ada musim yang mana burung merpati tu duk jalan di atas Kaabah tu, duk terbang, dan mazhab burung ni kerja dia berak je. Jadi penuhlah bawah tu dengan taik-taik burung merpati. Jadi orang nak tawaf. Jadi orang nak tawaf, sedangkan tawaf ni dia mengambil pakai hukum solat. Jadi kalau solat kena suci daripada najis,
Tawaf pun kena suci daripada najis, pada badan, pada pakaian, pada tempat. Tapi kalau terpijak tai-tai burung yang ada pada Kaabah, pada keliling itu, pada keliling Kaabah tu, kata para ulama, kalau tak sengaja terpijak dan kita disebabkan susah nak dielakkan, yang ni termasuk dalam najis yang dimaafkan juga. Ini termasuk dalam najis yang dimaafkan. Jadi itu antara serba sedikit tentang syarat sah solat suci daripada najis. Hadirin sidang jemaah, memadai sekadar itu perbahasan kita pada pagi ini, pada petang ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.